Tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia sakit. Ayat ni kata pamankan minkum maridan. Ada dah dia dalam ayat ni. Barang siapa di kalangan kamu maridan, sakit. Sakit yang mana? Yang nak puasa tak ngok. Berapa dah ngok? Dia tak bekak dah tutup jahit apa ha. Nah. Dari 3 hari daripada hari pertama lebah sampai hari ketiga dia memang tak mampu nak puasa, sakit sangat. Maka dia tak puasa tu tidak berdosa. Asalnya puasa wajib, tak puasa dosa. Dia gitu. Tapi dia ada sebab tak dosa. Macam semayang apa puan, dia boleh tinggal semayang. Asalnya tinggal semayang haram. Tiba-tiba mari haid, dia pun tinggal semayang. Haram tak? Tak ada. Ada sebab. Jadi itu golongan yang pertama. Ataupun dia kena sakit perut hari tu. Dah rebah betul lah sakit perut. Sakit sangat-sangat. Nampak nak rebah. Dia pun berbuka. Tak berdosa. Lama dia buka. Untuk dikar tadi 3 hari buka. Fa'idatun min ayami tukhar. Lepas raya sudah wajib qadha. Tak mesti 2 Syawal. Pilihlah. Jangan sampai mari Ramadan hak baru tahun depan. Mana 11 bulan ada peluang qadha. Dan banyaknya qadha mu 3 hari. Fa'idatun bilangan sama dengan mu 3. Ubah betul hari tinggal 3 hari tinggal. Wajib qadha 3 hari lah. Nampak? Tak ada video. Kemudian dak qadha. Dia malah kau nak qadha. Masuk Ramadan yang baru. Lagi tetap dia hutang 3 hari qadha juga. Walaupun 50 Ramadan melakar, tetap hutang 3 hari wajib qadha juga. Tapi fidyah ada. Sebab apa? Sebab bila dah 1 tahun beri peluang tidak qadha, maka kena bayar fidyah. Mana tahun kedua baru nak qadha, maka dia kena puasa 3 hari dan fidyah 3 cupok. Tahun ketiga baru nak qadha, maka puasa kena qadha 3 hari juga, fidyah kena qadha 6 cupok kali 2 tahun berlaku. 50 tahun dulu dia tak puasa daripada umur 14 tahun balik, ni umur 76 baru nak puasa. 5 trailer berat. Kenapa? Contoh, faham lagi? Itu sakit lagi tu. Yang kedua, dia ni sakit tak sembuh tak? Sakit ini tak sembuh, faham lagi? Tak faham? Sakit ke bawah betul sembuh, sakit perut sembuh. Sakit ini tak sembuh, macam kanser. Tahun ni tahap 4, takkan tahun depan tahap 1, tahap 5 apa tak? Makin tak sembuh kan? Maka orang jenis sakit takkan sembuh seperti kanser seperti itu. Atau memang dia ni jenis lupus, memang tak sembuh semua dah. Dia ni tak mampu untuk puasa. Atau penyakit gastrik kronik. Gastrik biasa wajib puasa, gastrik kronik, faham lagi? Sehingga tidak ada ruang, dia tak makan, kena makan, sejam kena makan, sejam kena makan, tak makan rebah. Itu kronik. Maka dia tak sembuh dah. Itu tak puasa dan tidak ada qadha, wajib fidyah. Faham tak? Atau orang yang sangat lemah tubuh dia, sama ada kejadian asal lahir itu lemah, walaupun orang remaja umur 18 nampak gagah, tak ada kekuatan. Maknanya kekuatan dalam badan ni tak ada, kekuatan dalaman tak ada, dia tak mampu bertahan. Ataupun lemah kerana terlalu tua, 95 dah umur. Contoh, dah orang nak puasa dah, tidak wajib puasa, tak berdosa, tapi bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Golongan yang sakit tidak sembuh-sembuh dah dan golongan yang sangat tua ni, maka mereka tidak wajib berpuasa dan bayar fidyah. Sehari tak puasa, secupak beras beri kepada orang miskin. Jadi mu ni tak berpuasa, nak bayar fidyah saja soalan ni. Mu golongan mana? Sehat tak? Kalau sehat, kena qadha. Tak boleh bayar fidyah saja. Faham lagi? Manakah mu doa minta biar kanser. Tahap 8. Baru mula jatuh pada golongan tidak wajib puasa, fidyah saja. Maksudnya selagi mu orang yang boleh berpuasa, tak boleh nak ambil bayar fidyah saja. Wajib ke Allah.
Dan mazhab lain pun tak ada. Mu Syafi'i ke Maliki ke Hambali Hanafi, kalau jenis kuasa tak boleh bayar fidyah saja, kena qada. Ada satu mazhab boleh, nak ikut boleh, dipanggil mazhab Abul Arifin. Siapa tu? Ayah Peng. Soalan seterusnya, cara yang terbaik untuk menjauhkan diri dari sikap buruk sangka pada orang lain. Kerana saya rasa semua orang tak suka saya lah. Dia biasa benda gitu. Faham lagi? Dia biasa benda gitu, nampak? Dia gini, kita ni nak sangka, kita boleh dua ya sangka. Pertama, sangka baik. Kedua, sangka buruk. Tak lagi pada dua tu. Dua tu mu nak suka baik ke nak suka buruk? Dua-dua boleh. Jawabnya, kalau tidak buruk, tidak ada dalil jahat, tak ada dalil dia ni kena, tak ada dalil dia ni memang tak betul, maka kena sangka baik. Apa makna sangka? Sangka ni lawannya yakin. Kalau yakin, kenal adik-beradik kita. Tapi kalau orang yang kita tak kenal, faham lagi? Dia jumpa seorang, mari jumpa kita, ajak minum air keting. Dia tak jumpa, dia tak kenal. Dia ni orang semayang, dia tak semayang. Contoh, kita dah nak kata dengan yakin. Kalau adik kita kenal. Oh, nak datang ni tak bayang, kita kenal. Faham lagi? Itu bukan seka, itu yakin. Seka ni sebab tak ada alamat, tidak ada bukti, tidak ada bantuan apa-apa bukti korena untuk kita tidak seka. Kita yakin ada fakta. Ni orang yang tak ada fakta, dia panggil sangka. Maka orang ni mungkin orang baik, mungkin orang jahat. Maka Allah, Nabi, agama ajar kita, bila tak tahu baik ke jahat, sangka baik dulu. Itu panggil husnuzan ni. Faham? Sangka hak baik dulu. Walaupun salah tak apa, tiba-tiba dia orang jahat, kita tersilap di sangka baik, tak apa. Contohnya ada tiga orang ustaz duduk minum air. Dia kenal tak ni kampung kita, tapi ada seorang ni yang kita tak kenal, minum air bersama, duk cakap buang dengan tiga orang ustaz ni. Kita pun dah kenal, kita tengok minum air ustaz, kita sangka ustaz juga. Faham lagi? Tak ada bukti, sangka ustaz juga ni. Mungkin orang luar kot. Tiba-tiba salah sangka, dia bukan ustaz, dia Presiden Persatuan Kiau Rumah Johor. Ustaz ni tak tahu, dah kawan lama sekolah itu. Jumpa minum air, kita ke ustaz juga. Sengkaan kita betul ke salah? Salah tapi tidak berdosa. Sebab nak ajar, bila kita tak tahu, jangan suka buruk. Kalau suka buruk, kebanyakannya dosa. Allah sebut dalam Quran, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya kebanyakan dari sangka kamu itu berdosa. Jadi bila ni orang jabat dia, orang kilang dia, dia suka, orang dah pahit belaka ke dia. Ni jangan. Jangan. Sebab tu kita ni, hati kita ni kena pandai kontrol. Kalau tak pandai kontrol, dipanggil orang itu melayan emosi. Orang yang melayan emosi, kalau kita jenis backup bangsa, dipanggil nasionalis. Nampak? Orang yang suruh duk layan emosi, emosional dia panggil. Faham lagi? Jadi jangan emosional. Faham lagi? Dia gitu. Ada sikit dia mudah terasa. Sebab apa? Sebab dia layan sangat. Dia punya mata bawa hati dia. Hati dia pikat dengan sensor. Jangan. Kita kerja atas muka bumi ni bukan untuk mu budak baik aku, budak baik aku, duk main gitu. Tak. Dak maju paksa dak. Faham lagi? Dia jangan. Sebab bila kita ni, sebab apa dia jadi gitu? Pertama, kita suka sebelah negatif. Dia dua positif negatif. Campur ke tak? Kalau kita dah amal banyak suka baik, makin kuranglah emosional. Banyak. Segi kita tidak ikhlas. Kalau kita ikhlas, kekuatan ikhlas kita itu menguatkan hati kita, sehingga lebih kita selalu menang daripada emosi-emosi yang berlaku. Gitu. Jadi emosional ni gini, kalau kita lambat
Balas WhatsApp kan live group. Live group tu. Dia post apa-apa kita tak like, ngajuk lalu. Sebab apa? Sebab keikhlasan tak tahu. Betul tak? Jangan baksa ke buruk, selalu tengok yang positif. Dan ikhlas. Kamu akan jadi kuat. Kuat ni bukan akad besi tu. Nak tindik. Jadi mudah-mudahan jawapan itu membantu. Ubah sikap lah. Ubah sikap. Soalan seterusnya, ain atau qadar, adakah benda sifat yang sama? Macam mana kita nak kenalnya? Dia tanya ni. Ain dengan qadar. Bukan qadam, khadam. Khadam ni jin. Ain ini bukan jin. Ain ini satu penyakit yang Allah jadikan jarang ada tapi wujud. Ada seseorang, laki-laki atau perempuan, mata dia, kalau orang yang lemah semangat tengok, orang itu gebok. Itu panggil kena penyakit ain. Mata dia tu, kalau kita jenis lemah semangat, kita tengok mata dia, jadi kita jadi duduk di gelap mata. Kalau parok, gebok paisah. Faham lagi? Sebab tengok mata orang tu. Mata tu bahasa Melayu, Arab panggil ain. Faham lagi? Ni dia tulis ain tu jin reka robot Facebook. Faham lagi? Bagi reka segera ke dia. Mu tahu kan ni ain ni jin. Kita kawan aku kabur. Kalau kawanmu ulama ada, tidak ulama dia aku pandai je. Jadi masalah. Sebab tak punya tepat tu. Dah kena tepat salah lu kau. Lagi. Tak baca panggil TMB lagi. Bukan bincang ni. Tanya ulama. Jangan tanya kawan Facebook. Dah. Nak tanya kawan Facebook, tanya benda lain. Dah. Itu faham tak ain? Ain ini penyakit yang berkait dengan mata. Iaitu dalam ramai-ramai berjuta-juta orang, Allah jadikan ada seorang dua. Mata dia kalau kita tengok, lupa. Kalau lemah semangat, kalau kekuatan tu ada, dia jadi gelap mata macam ke baru ubah motosikal. Jadi macam ke gelap mata. Macam nak pitang gitu. Tu kata kena penyakit ain. Nabi kata siapa yang pesang yang gebah lagu ni, panggil yang tuang ain tu, mandikan dia, ambil air bekas dia mandi, jiru basuh kat gebah tu. Dia akan mampu. Tu ain, faham lagi ain. Khadam ni bahasa Arab, bahasa Melayu pekerja. Dia orang dia Arab dua-dua dia ada. Satu hamba, satu khadam. Hamba tak ada gaji. Jadi istimewa. Hamba tak boleh berhenti kerja. Hamba duduk dengan tuang sampai mati selagi tidak dimerdekakan. Cuma kelebihan dia nafkah dia sama macam anak bini pengulu. Bini pengulu makan ketan, khadam makan. Hamba makan ketan. Hari tu makan ayam goreng anak-anak, dia ayam goreng. Itu kelebihan hamba. Faham? Khadam ni pekerja macam kita. Kamu khadam ni. Faham lagi? Tapi orang dengar, mana itu kata ku khadam. Dah bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya pekerja yang dibayar oleh seseorang. Mu orang bayar tak? Dia bagi ikhlas. Mu orang bayar tak? Bayar? Tak bayar? Tak ada gaji? Lepas tu bayar kan dia? Orang bayar, khadam tu. Boleh dia kerja dapat gaji. Khadam lah. Cuma gini orang tak panggil bahasa khadam. Tak? Orang panggil staf. Nampak kelas kan? Nampak? Penjawat awam. Nampak bisa kan? Bahasa khadam tu. Tapi selagi khadam tak mungkin dalam soalan ni maknanya jin. Jadi jin lain, ain lain. Jin maksudnya orang yang menggunakan jin sebagai orang suruhan. Hukumnya haram. Jenis berdamping dengan jin, nak suruh jin ni macam-macam. Ngaru-ngaru banyak kan. Kalau orang ramai boleh buat, dia tak suruh jin. Faham lagi? Nak suruh baiki atak, tak suruh jin.
nak suruh pasang mozaik. Tak orang suruh jin. Benda hak manusia tak buat. Jadi nak tipu, nak khenak kau orang. Faham? Macam-macam lah hak manusia tak dia nak buat. Jadi khodam guna jin. Nampak? Hukumnya haram. Kerana biasanya jin tu akan suruh. Mula-mula dia suruh jin. Bila lama kawan, dia lipat di jin. Kena spin balik. Apakah hukum jika kita dapat merasai nasib seseorang? Nak rasa nasib seseorang tu macam mana? Kena faham benda mana nasib. Nasib ni bahagian. Ini bahagian awak. Hari ni 50 ya boleh. Itu bahagian. Lepas tu dia balik boleh 50 ya, rebah depan tu pula. Gaduh kan suka boleh 50 ya. Tak, rebah depan tu. Bahagian lah tu. Tu bahagian sakit boleh. Yang ni bahagian sedap. Nampak? Dah apa-apa bangun kat mula-mula kebar-kebar kasih. Pergi nak pergi beli benda kuih yang dia suka sangat. Benda dah nak buat buka puding dah nak akad. Puding gula anggur je dah. Dah anggur kan dah nak akad. Gigi tengok dah boleh jual bazar. Kopi-kopi. Nampak? Dia pun pergi beli waktu urut pula. Dapat lah. Habuang dia tu. Habuang. Bahagian tu. Kau sedap pula. Tadi apa? Bahagian dia pula. Faham lagi? Dapat bahagian pula ni. 50 ya. Tubik kepah boleh pula kepah. Cadak sikit. Lepas tu boleh pula kuih puding. Bahagian juga. Dia bagi nasi pun. Faham? Bahagian hidup kebaikan dia. Baik atau buruk tu bahagian dia. Itu bagi nasi. Apa dia orang nak datang kat motor bini boleh pula bahagian tu. Ada bahagian kamu. Contoh faham lagi bahagian nasib. Itu nasib. Kadang-kadang kawan nasib baik. Multak kali yang tekan. Bahang kat utih lan. Aku 2 jam nak tunggu. Itu nasib tau. Nasib itu bang. Nasib baik, bahagian yang baik. Dia faham nak cakap, dia faham dulu. Baru sembang ni tanya lah nanti. Sembang 2 jam. Jadi ada orang dia kata dia boleh tahu nasib dia. Kaki. Kaya lepas memang tak boleh. Bagi dia baca dah dari. Faham lagi? Hak atas, hak esok, hak lusa, tidak ada orang tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Hak akan datang ghaibun. Dia bagi tidak ada dalam pencapaian makhluk ada. Nak ke boleh. Nak ramal boleh. Sebab dia tak nampak. Semuanya ditulis dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni atas pada langit yang 7. Ngaji naik kapal terbang? Tak ada. Siapa ngaji naik kapal terbang? Ada? Tak naik seorang? Oh memang naik sama dah. Tanya kodang ni. Nampak? Siapa ngaji naik? Angkat tangan. Ada seorang. Allah lawak. Wah ni kena naik gaji beriman. Berat dan yang lepas tak tahu yang nak naik kapal terbang ni. Tak ada seorang. Awak naik. Okey, pergi dua ni. Pergi dua ni. Balik KL Lumpur. Kuantak, okey. Berapa dia naik? Berapa tinggi dia naik? Ada tahu. Okey. Ada kipas ke jet? Pakai kipas. Kipas 14,000 kaki. Okey. Biar ditiup je. Tinggi tak ada? Kalau jet 20,000 kaki. Okey. Mu nak naik 40,000 tak ada pasal dia domestik. Dia nak naik 36 nak pergi Sydney. Nak pergi Mekah. Contoh. Tu pun rendah. Lauh Mahfuz ni atas langit 7. Di situ tertulis segala nasib kita. 4 bulan duduk dalam perut mak. Katanya Allah pada malaikat, uktub umrahu, tulis umurnya. Lama mana hidup di bumi. Nampak? Warizqahu, tulis benda bagian rezeki. Wa amalahu, benda kerja dia.
Tahun sekian kerja benda, tahun sekian berhenti kerja, tahun sekian kerja sini balik, tahun sekian kena pecat. Contoh, ada belaka tak? Adakah orang boleh baca macam tu? Oh, ini langit pertama kita tak naik ni. Balik KL baru 12,000 kaki tu. Lagi 12,000 kaki kalau kita duduk, kapal nampak kapal. Besar lagi tu kapal nampak. Ada petok-petok kapal tu, depth kita boleh bilang. 25,000 kaki tak boleh bilang. Lalu je kapal. Rendah lagi. Mu boleh naik apa? Atas langit 7 nak baca lagu aku. Batu orang kata dia boleh tahu nasib seseorang, pelawak lalu. Faham ni? Benda gaib. Benda yang dia nampak belum tentu. Gelak kuku ni macam gegarik tengah hari. Jarau berlari ni bini kita ni ambil kain ni dah. Bapa gayuk ni dah yang senyum. Faham lagi? Masuk dalam rumah dah turun titik hujan. Padahal tu nampak dah. Gelak kuku belum tentu betul. Faham? Barang nampak dah nasib kita nampak tau. Tu pelawak. Ini bodoh kita. Apakah hukum trade forex? Sebaiknya tak usah lah. Banyak lagi benda lain. Hak halal. Hak ni sudah ramai yang dipatuakan haram. Nah, kita nak hak comel. Hak comel, saham ni sebenarnya begini. Tak mesti saham tu kita saham di bursa dan sebagainya. Kawan kita nak niaga, dia ada PT pandai niaga, kita ada PT tak pandai niaga. Awi modal dia tu bagi saham kau. Tu asal saham labur. Faham? Dia 50, kita 50, 50,000 kita 50,000 contoh. Jadi keuntungan kita pakat lagi. Untung kalau untung kita 50, dia 50, kalau rugi kita 50. Tu saham. Benda-benda lagu ni banyak. Yang halal tu banyak. Saham-saham yang ada dalam negara kita bukan semua haram. Hanya lebih kurang 15% atau 20% haram. 80 lagi yang ada pada indeks berbursa tu halal. Mana lebih penting? Menang untuk Islam, menang untuk parti. Al-Islam ya'lu. Islam tinggi sekali. Wala yu'la alai. Tak ada benda lain boleh potong. Jadi parti ni makhluk. Islam ni hak milik Allah. Faham lagi? Parti dia boleh berubah-ubah. Islam tak boleh ubah tak? Jadi buatlah apa saja, berjemaah ke, berparti ke, berpolitik ke, apa ke, untuk Islam. Bukan Islam untuk kita. Kita guna Islam untuk senangkan kita. Haram. Guna Islam untuk menangkan parti. Haram. Tapi gunalah apa fasiliti yang ada untuk menangkan Islam. Itu baru betul. Soalan seterusnya. Apa beza halal dengan halal tayyibat? Tidak puas hati. Apa beza halal dengan halalun tayyiban? Nampak? Tayyibun. Halal ni fahamlah halal, lawannya haram. Tayyibun tu maknanya bersih. Jadi halal itu umum. Faham lagi? Yang dikendaki ialah halal yang bersih. Contoh, roti seperti kali ni roti batak, tak kira roti bodoh ke. Orang Terengganu ni ayat bodoh biasa. Bodoh juga bukan. Kalau luar bodoh makna budak tu tak kerti apa. Kalau Terengganu tak, banyak makna. Ada 37 makna. Kita bilang antaranya bodoh makna kosong. Kalau ada iti dipanggil roti dia. Ada sekaya dalam. Roti kayu. Kalau ada nyoh dalam roti nyoh. Kalau ada benda roti bodoh. Roti kosong. Faham lagi? Tu bahasa Terengganu. Dia tak betul. Jadi roti kosong halal tak roti dalam Islam? Hukum dalam roti halal tak? Halal. Bepak jatuh kena kotor. Ada kotor lah. Lekat dah jatuh. Halal. Jatuh bepak atas pasir. Ada tak kotor? Thayyiban tak ada. Halal tu. Roti ni halal. Hukum cara. Bersih tak bersih. Sudah kotor. Halal thayyiban. Halal dan bersih. Faham lagi?
Ikan kita makan ikan je. Ikan tu binatang yang halal tak? Tak lama macam kera, macam berua dah, binatang haram. Ikan halal lah. Nabi kata al-hallu maitatuhu. Ikan ni hukumnya halal, binatang laut. Tapi darah kita dah basuh lagi. Faham lagi? Darah siang, belum ni lagi darah. Najis tu kotor ke bersih? Kotor. Ini ikan halal, tapi tidak ada tayyiban, tidak ada bersih. Dan bila halal tayyiban, ikan itu halal dari laut dan kita sudah basuh bersih untuk dimasak. Faham lagi? Jadi nak faham benda makna halal dan tayyib. Ya ayuhan nas, apa? Ya ayuhan nas sukulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya ayuhan nas, Allah kata wahai manusia, makanlah rezeki kamu yang di bumi ini halalan tayyiban. Halal biar bersih. Roti canai halal tapi kotor, tidak boleh makan. Dia bersih dua. Orang putih kadang-kadang dia bersih ada, halal pula tak ada. Lagi. Daging babi basuh sampai bersih. Adalah tayyiban ke? Halal tak? Faham lagi halal dan tayyiban. Halal, tidak ada larangan syarak dan bersih. Faham? Apakah hukum bos beri harapan pada orang ramai jadi bonus tapi tak bagi pun? Biarlah lah. Biar sama-sama kena gini. Kalau di Amerika dia panggil soalan ni the question search the find. Soalan cari balok. Nampak tak? Dia begitulah. Siapa-siapa pun kita kena tepati janji. Nampak? Hanya kita ni dimaafkan tepati janji bila berlaku uzur. Kalau tak ada uzur sekalian, memang tak betul. Nampak? Maka dosa tak? Sengaja tak tunai janji, berdosa. Dia gitu. Tak apa juga jemput aku. Nombor tak kena tapi tak apalah, gitulah. Kita janji dengan bini kita kena tunai, bini janji dengan laki kena tunai, ayah janjikan anak kena tunai semua. Itu sikap orang mukmin. Kalau tak jadi sikap munafik. Nampak? Sikap munafik idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji tidak ditunaikan. Tak? Kita jangan jadi orang politik. Nampak tak? Kita kena lain daripada orang politik. Orang politik ni jenis janji tak tunai. Dia tak apa dia tak muka tak malu. Kita tak boleh kita kena tunai. Walaupun anak kita cek umur 3 tahun. Tekan pada dia kan. Tang ni biasa kering tau. Apa jadi pun kalau kita teringat dia juga walaupun jari tu. Amal gitu kita akan jadi comel sampai kedua. Sebab bila mari kemanisan iman, kita akan rasa seronok boleh tunai jadi. Lagi ada buah uduh dalam tu, dia akan kena apa? Gini. Nampak ke apa? Nampak dia main lagu tu. Bagus tukar tanya ni. Jadi bos siap dia lah. Soalan seterusnya, adakah puasa diterima jika meninggalkan solat? Jawabnya, semua amalan baik adalah tergantung, tidak diambil kira jika tidak ada solat. Kerana solat ni umududdin, dia adalah bin atau basic asas tiang agama. Hak lain nak duduk kena ada semayang. Nampak? Nabi kata awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu fil qabri as-salat. Wa in salahat salah sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Awal-awal perkara nombor satu sekali akan disoal ke atas mayat yang baru dihantar ke kubur. Malaikat tanya semayang. Jika elok semayang ini, barulah dia ambil kira elok
amalan yang lain termasuk puasa. Jika buruk semayang atau tidak semayang, maka tidak ambil kira atau rosak habis amalan tadi. Jelas tak Nabi kata? Jelas lagi? Jelas. Rumah, walaupun daripada rumah murah PPRT ke JKK ke, siapa ke Bila ke, nak istana, semua perlu tiang. Betul tak? Go kambing kena ada tiang. Allah kata rumah orang. Jadi nak letak haji dengan zakat, dengan puasa, mesti ada tiang. Dindingnya puasa, atapnya zakat, lantainya haji. Nah, semua kena ada tiang. Boleh tak kita tiang buah tiang? Kita puasa dulu boleh nanam 10 tahun, kakak hati mayang. Boleh tiang buah tiang? Tak boleh. Tengok kat pasar rumah. Mari tukang kata haji ni, kita ni tukang siapa dah ni 3 orang diri ni 3,000 ni. Jadi hari ni pukul 10. Mana tiang kata? Haji kata ni kita nak buat lain dari yang lain. Kita pasang tikar pendek atap kediam baru masuk tiang. Tukang tanya balik, haji ada main pay kuda? Ada tiang nak buh tiang nak buh kediam. Ini sewe ke mabuk tadi. Jadi tak ada semayang, tak ada cakap. Dia umur tu ni tiang-tiang agama. Ini faham? Ada kau puasa tak mayang? Faham tak? Puasa tak mayang, semayang tak puasa, itu jarang-jarang. Hak puasa saja tak semayang. Hak tak ada puasa, tak ada puasa. Baik tak? Anak-anak cakap, ayo puasa. Jadi kena ayah dia tak puasa. Faham lagi? Anak kena ayah kalau anak tu tak kena. Ayah dia diri. Ibu-ibu 2 hari ayah tu puasa. Kerja habis anak-anak. Rupanya tu besar dia bagi tidur rumah. Faham lagi? Takut coba. Berat lagi, tak mayang tak puasa tu jeng. Hak tu jeng. Hak bodoh kali mayang bodoh, puasa bodoh, gaya. Siap gaya. Nampak? Tok Ila datang tak mayang. Bodoh gaya. Oh, 3 jam beli baju gaya. Apakah hukum tunai solat tarawih tidak menggantikan solat fardu yang ditinggalkan? Solat fardu 5 waktu wajib kena tunai, kena bayar. 4 mazhab tak ada khilaf. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali tak ada khilaf. Wajib kena tunai, kena qada. Barang wajib. Tarawih ni mufakat ulama sunat. Siapa tak sembahyang tarawih tidak dosa. Tak ada orang masuk neraka sebab tak sembahyang tarawih. Faham lagi? Tapi orang masuk neraka, sakal nama nerakanya kerana tak sembahyang pun. Sama ada hak tunai atau hak qada. Dah boleh tak kita buat hak-hak sunat, kita dah buat hak wajib? Boleh, tapi orang kata tak sihat otak. Tak cari tiap kali esok. Pakai piyah wajib ke sunat? Sunat. Pakai piyah. Pakai celok pula wajib ke sunat? Sunat. Alamak celok. Kipang janggut wajib ke sunat? Sunat. Kipang janggut. Pakai rijak atas kepala bau tu wajib ke sunat? Sunat. Abuh pakai selendang atas kepala bau. Pakai seluar tutup aurat wajib ke sunat? Wajib. Jangan pakai seluar. Jalan kali. Kau tidak pakai tapi tak itu dah mesti boleh. Itulah orang yang buat yang sunat, tinggalkan yang fardu. Boleh tak? Domel tak? Kasih upah kotak-kotak. Boleh tak sembahyang tarawih bersendirian berbanding jemaah? Jemaah lebih baik. Dan sebenarnya harus tak ada masalah. Mau ada kerja bersama, buat seorang diri. Tak ada ulama kata tak sah. Dapat pahala juga. Cuma bila kamu berjemaah, lebih lagi kelebihan. Kelebihan pergi di surau, kelebihan duduk di masjid, kelebihan menjawab amin imam. Amin. Kan dapat pahala. Amin kita seorang dapat pahala sunat ni. Amin dengan imam, apa dosa? Nabi kata idza amana al-imamu fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika imam kata amin, maka kamu ucaplah ramai-ramai amin dia sama. Maka sungguhnya siapa yang sama aminnya dengan amin para malaikat dan imam-imam, diampun dosa yang telah lalu. Contoh kelebihan. Soalan seterusnya. Bolehkah Ustaz jelaskan kenapa orang Melayu tak bersatu? Dia sebelum datang Islam di Madinah dipanggil kaum Aus dan Khazraj. Dua kabilah besar Madinah sentiasa berperang, lambat selih bertikam-tikam, berbunuh-bunuh, berdeki-dekian, berlawan, mu jatuh aku jatuhmu. Dipanggil kaum Aus dan Khazraj. Ni Madinah sebelum Islam. Di Madinah Aus Khazraj memang musuh tradisi. Jumpa berlawan, jumpa gocok, jumpa bunuh tikam. Tapi bila datang Islam, Nabi satukan mereka. Daripada musuh tradisi, jadilah saudara, seolah-olah saudara-saudara sedari. Sebab apa mereka bermusuh-musuh dulu sebelum Islam? Kerana nafsu. Baloh ni nafsu. Nak menang. Lagi. Tak mau kalah. Nak hebat. Tak mau nampak komak. Jadi kita umat Islam ni macam ramah tak? Ramah. Dah apa tak bersatu? Nafsu. Tak mau bersatu. Nafsu tu tak mau. Kalau nak syarat begitu, syarat begini, syarat begitu pula. Pasal apa? Nak ikut nafsu kata. Yang jadi bersatunya Al-Khazraj, yang jadi berbaiknya orang Muhajirin dan Ansar, Nabi kata, naklah kamu saling memaafkan. Jadi bersatu. Kita maaf lah. Tak ada maaf. Kira nak mampu orang. Melayu kena macam mana nak baik. Bersatu ni perkara yang baik. Allah tak akan beri kebaikan kalau kamu tak betul. Kita sendiri tak betul. Tak betul kerana kita Melayu kan? Kerana mu ikut nafsu. Bila-bila lawan. Habis gitu je masa. Ada seorang boleh kata. Sekarang viral kisah seorang ustaz katanya suami isteri tidak perlu ganti puasa 60 hari jika dia batalkan puasa dulu sebelum bersama. Baik. Dia 4 mazhab. Kalau dia melakukan jima di siang hari ketika berpuasa Ramadan, jima itu yang berlaku siang hari sengaja, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali wajib bayar kafarah. Mereka mazhab Syafi'i, kalau dia batal dulu, dia minum air, kemudian dia melakukan persetubuhan, hukumnya tidak kena kafarah. Memang hukum ini kitab besar mana pun sama. Dalam mazhab Syafi'i tak kena kafarah. Tadi apa yang ustaz tu kata betul tak? Tak kena kafarah. Betul tak? Betul. Kalau kita nak fikir apa lagi? Cuma kita tak setuju lah. Pasal kita tak apa faham. Lagi. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, dipanggil jumhur ulama. Mu patah dulu ke tak patah dulu, berlaku jima sengaja, kena kafarah. Puasa 2 bulan tunggu. Syahraini mutatabi'ain. Malaikat mazhab Syafi'i tidak kena kafarah kalau patah dulu minum air dan sebagainya. Tetapi ulama bukan suruh batal. Ni kaedah saja. Adapun yang sengaja batal ni walaupun tak kena kafarah, perbuatan suami ini dosa besar dan dilaknat. Kena baca tu pula. Jangan kita faham mazhab Syafi'i ajar orang suruh minum air dulu. Tak boleh kena kafarah. Halah itu haram. Tapi kalau berlaku lagu tu tak kena kafarah. Dan dosa berlaku 4 mazhab. Dosa besar berlaku. Syafi'i dosa besar, Hanafi dosa besar, Maliki pun dosa besar, Hambali pun dosa besar. Dari segi kaedah saja dalam mazhab Syafi'i yang kena kafarah
Dia rosakkan puasa itu dengan jimat itu sendiri. Faham lagi? Soalan seterusnya. Ada orang bagi tahu makan ketika waktu imsak tak boleh. Betul ke Ustaz? Bukankah ada hadis mengatakan segerakan berbuka dan lewatkan sahur? Baik. Dia kata ada hadis suruh berbuka segera dan lambatkan sahur biar lewat. Betul hadis, tapi jangan tengok hadis. Tengok apa makna hadis. Siapa yang akan terangkan makna hadis? Ulama hadis. Mungkin ambil hadis potong dalam ucagrek, mu pakai fatwa lalu. Punah rana habis apa? Faham lagi? Hadis ni original. Ayat Quran original. Tapi kita yang pasang. Rosak. Kita pakai kereta BMW. Bila ada satu part yang rosak, kita dah beli, dah main Shopee. Kita ada auto Bavaria tu dari Jerman. Original 1,800 harga barang. Faham tak? Original. Faham lagi? Pasal kereta kita BMW, barang pun BMW. Walaupun original dari Jerman, kita pasang sendiri. Benar. Kena pamer BM masuk barang. Setting apa semua. Kita dah tahu dah, kita ori dah kan benar juga. Itu ayat Quran. Hadis ayat Quran original. Tapi kita orang awam tafsir. Putih kita. Ini masalah. Bukan makna lewatkan sahur sampai habis subuh. Lewatkan sahur itu baru satu hadis. 40 hadis lagi mu tengok dah. Mu ngaji dah. Apa dia kata ulama tentang hadis ni? Kita tengok syarah hadis dia. Lepas tu imam buat pakarang. Kalau hadis Bukhari, ni tempat rajak ni. Fathul Bari, Ainul Bukhari, Irsyadus Sari. Satu kitab je berguni-guni. Besar je kitab. Mu ambil sekeping orang yang print screen. Waktu pergi patuan lagi. Tidak gamuk mengaji. Tak boleh gitu. Orang pergi London mengaji apa 5-6 tahun. Mu ada buku London macam rumah. Tak boleh gitu. Walau buku tu original. Mu tak lain, orang ngaji tak lain. Dia ada lecturer dia. Begitu juga dengan hadis. Maksud lewatkan sahur ialah daripada kita makan sahur pukul 12, abang makan pukul 2. Lebih lewat lebih bagus. Dengan pukul 2 dengan makan pukul 4, orang pukul 4 lebih afdal. Hak pukul 4 dengan pukul 5 lebih afdal. Dan mana kat berhentinya? Nabi berhenti makan sahur 10 minit lebih kurang sebelum orang bang subuh. Itu maksud lewat. Dia bahang orang bang separuh bahang hari. Tak apa. Suruh lewat sahur tu lah. Hati ni. Kau ni, tu tu. Habis sesat kapur. Faham lagi? Boleh. Barang ori sekalipun kena ahli dia. Gadget apa pun kalau beli hak mahal pun, budak pandai pasang, bukan ahli, kena bagi tukang ni. Faham lagi? Tukang bagi nak set bagi hukum ni, ulama. Batu rosak, partner. Macam ni, kalau kita tengah makan, bang boleh makan lagi. Pakat bangun lewat, belakang dia suku ngelak. Faham lagi? Kita faham baik. Dosa atau tidak jika kita tipu sunat pekerjaan kita bagi memudahkan kerja kita. Tipu asalnya tak boleh. Tapi kadang-kadang dia berubah hukum. Tipu itu menjadi harus. Nampak tak? Tipu harus ni maksudnya tipu sunat. Faham lagi? Ada tak tipu harus maksudnya dia menipu tidak berdosa. Contoh Nabi kata tidak berdosa orang yang menipu kerana mendamaikan orang yang berbalah. Orang ni balah nak berbunuh-bunuh. Kita cakap benar supaya berdamai, tak mau dengar. Kita pun buat-buat bohong. Baru berdamai. Hukumnya halus. Faham lagi? Atau menjinakkan hati pasangan suami isteri yang merajuk. Hukumnya halus. Umpama bini dia baru nikah, bila menikah, dia tidur rumah tua rumah dia, rumah suami. Suami pagi tu duit ada hak. Malam pengantin, pagi pengantin tu, duit. Balik tengok bini nangis. Pukul tengah hari kedua nangis slow. Duduk dalam robok. Ajak tubik tak mau tubik. Apa? Mak kata kita hitam. Mak dia jadi mulut lepas gitu. Metang main tu orang makan nasi. Jadi kau buat hitam. Tak hitam lah. Dia bini ni macam belakang gitu je.
nangis. Jadi pun dia takkan nak pujuk lah dia lebong. Dia kata mak dia tak nampak mata. Pada mak dia mata nampak. Mak dah nampak mata. Kalau dia nampak dia tak ada hati gitu lagi pula. Awak putih-putih pada bedok lagi. Dalam hati tak. Faham lagi? Jadi terpaksa pelawak itu dia pun baru makan nasi. Habis puyuh tak. Itu contoh, faham lagi? Jadi kalau dalam bab kita bertugas, kalau tidak ada alasan melainkan berbohong yang diharuskan, baru dimaafkan. Dia belah benda itu untuk islah saja, untuk kebaikan. Nampak? Kalau untuk perkara untuk nafsu tak ada. Soalan seterusnya. Abu tertidur lepas solat subuh. Dalam tidur dia termimpi basah dan terus pergi mandi hadas besar dan meneruskan puasa. Adakah puasa dia ni batal gitu? Tak batal? Atau kena qada balik? Lepas solat subuh tertidur Abu ni lah. Dia mimpi basah dan terus pergi mandi hadas besar dan meneruskan puasa. Ke batal? Jadi dia mimpi lepas subuh dah. Dia bangun pukul 6.45. Masih subuh lah maksud. Tapi sudah siang. Tapi keluar mani. Katanya Abu yang sebenarnya bukan Abu dia je. Bagi Abu Dodo Abu ni. Nampak? Tak kira lah Abu ke siapa pun. Hukumnya tidak batal puasa. Hadas janabah tak batalkan puasa. Hadas yang batalkan puasa haid dan nifas saja. Hadas tidak batal puasa. Keluar mani tak batal puasa. Hadas. Janabah semalam tak mandi lagi. Semalam 5. Hari ni tak mandi lagi. Pukul 6.30. 6.30 baru nak start mandi. Tak batal puasa. Yang batal puasa hadas haid, hadas nifas. Faham? Kerana rindu, kerana giat, Abu menyalakan rokok dan dia tidak isap, dia hijau asap saja ikut hijau. Adakah hukumnya? Hukumnya bodoh. Tak ada kerja. Apa tak? Aku benda penyakit ni. Orang puasa ni latih. Kalau ada benda yang tak baik, latih tinggal. Kalau makan, latih kita berkurangan. Bila kurang makan, tubuh kita sihat. Faham lagi? Sebab tu kalau orang nak sihat, dia diet. Diet ni termasuk kurangkan makan, bukan tidak makan. Puasa ni bukan tak makan, kurangkan makan. Dalam sehari lah, siang tidak makan, malam makan. Itu maksud kurang makan. Kalau dulu bulan lain, satu hari siang makan, malam makan. Tiba-tiba menu siang tak ada, malam saja. Tidak makan ke atau kurang makan? Kurang makan sebenarnya mengurangkan makan, bukan tidak makan. Itu jadi sihat kita. Pergi buat asap dalam hidung pula. Ni semua ni tak bayar bonus ni. Macam mana kita nak tahu pilihan kita terbaik untuk kita lepas solat istikharah? Adakah dah datang melalui mimpi? Atau orang kata bila kita rasa sedap hati, itulah yang terbaik? Baik. Dia istikharah. Contoh dia nak beli tanah. Tanah ni dia tak tahu adakah baik dia duduk di sini nanti. Dia istikharah ni taklah benda-benda besar. Kalau benda kecil tidak sunat istikharah. Nak beli tanah, benda yang besar lah. Bukan senang nak cari duit beli tanah. Salah beli kan kerana kita duduk tak aman dan sebagainya. Jadi benda-benda kecil jangan istikharah. Dia istikharah tak nak beli kuih ondel-ondel ke pecek-cang. Ondel-ondel ke pecek-cang. Kalau istikharah benda nak betul. Biar benda nak beli tanah 150,000 tanah. Jadi istikharah. Minta Allah tunjuk adakah baik tanah ni kalau dia duduk di sini. Pasal benda akan datang dia tak tahu. Itu contoh istikharah. Jadi apakah tanda? Adakah datang dalam mimpi? Jangan beli. Kan gitu? Kan. Dia begini, lepas kita istikharah, segala urusan kepada perkara tersebut makin mudah, tanda lebih baik kita buat. Jika lepas istikharah, segala usaha ke arah itu makin sulit, elok kita tinggal. Itu maksudnya. Dia ada usaha kan lepas tu. Macam nak nikah kau, kita tak kenal, tak tahu. Ni comel belaka, tengah kasih ni. Kau akan datang. Kita istikharah. Jadi lepas istikharah, segala usaha kepada berminang, usaha kepada perkahwinan makin mudah. Keluarganya makin baik dah sebab. Itu tanda bagus kita terus.
Lepas iqrar makin beli, makin potong. Itu tanda elok cara yang lain. Nah, itu tanda-tanda ni. Lain orang, lain tanda. Soalan seterusnya. Dua ni nak alik dia tengah. Dua alik siap. Duk keli tadi dah jam jadi kejap. Dah sopi je. Apakah hukum kita tak tegur lama? Maksudnya sudah lama tak tegur. Boleh kalau kita bisu. Kalau bisu dah cakap dah. Tak bertegur pun. Yang tak boleh ngadak depan, mu lari aku lari. Tak mu cakap. Itu tak boleh. Nah, tak tegur lama tak mesej dia. Tak apa. Sunat mesej tanya kau. 4 tahun dah mesej dia. Atau mesej sunat. Itu bukan putus. Dia tu rahim gitu. Faham? Kat kita ni ramai kan. Bukan seorang kawan. Saya grup WhatsApp je 100 lebih. Tak tahu ada nak jawab. Tak jawab. Ada yang dah cek bawah ni orang WhatsApp. Tak nak baca tau. Tengok atas-atas 15-20 atas. Dah kena 100 hari masuk. Belum masuk. Jadi tak tegur yang dilarang ni bila dekat benci membenci. Badi lari. Tak boleh. Ada pun kita lama tak jumpa dia, itu tak ada masalah. Jadi jangan sampai kita kalau jumpa kita nak putus silaturahmi. Itu yang dilarang. Kita sudah minta maaf. Orang itu tak mau tegur kita. Tugas kita bukan orang tegur kita. Tugas kita minta maaf. Tak tegur sudahlah. Lain kali kita tegur pula. Macam kita pergi rumah keluarga kita. Ayah kita marah, mak kita marah. Mengotos dia halal kita. Kita nak dia. Balik, jangan tunggu marah dia. Dia halal tu kita keluar lah. Jangan lari rumah aku. Tunggu tengok dah muka. Ada kat kata kita tak? Jawabnya sebulan lepas mari pula. Assalamualaikum, buat benda ni orang beli tupak. Mari pula, orang kata jangan mari. Tok tupak tu balik pula. Jangan serak. Mari pula bulan depan. 2 bulan ke? Akhirnya dia akan baik. Jangan mak tak ada hariah, kita pun tak pergi dah. Tak akan pergi. Ada lemok mu kan. Jahat tu mana mak mu kau. Mana dia jual kat Shopee. Waktu tu ada ayah mu gitu, baik ke buruk itulah ayah mu. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak tahu taubat nasuhah kita diterima atau tidak? Manalah tahu ni kerja Tuhan. Cuma kita disuruh bertaubat. Kemudian kita lakukan amal. Kenapa? Innal hasanah yuzhibna sayyi'at. Tugas kita buat yang baik setelah kita buat yang buruk sebelum ini. Kerana kebaikan yang kita buat sekarang dia menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita yang buruk. Nampak? Allah janji gitu dah. Innal hasanah, sesungguhnya segala amal kebaikan yang kamu lakukan yuzhibna sayyi'at, dia pasti akan menghilangkan dosa kamu, buruk kamu masa depan. Jadi itu tugas kita. Buatlah kebaikan. Tak usah tengok mata Tuhan terima gedok. Tuhan terima gedok. Tak. Cuma kata ulama sebaiknya selepas kita buat amal, lepas ngaji, lepas semayang, lepas sedekah, lepas zakat, lepas puasa berbuka, biar hadir dalam hati kita 2 perkara. Pertama, takutnya Tuhan tak terima. Yang kedua, harap-haraplah terima. Habis semayang tarawih, habis semayang witir, mari dalam hati takutnya Tuhan tak terima. Yang kedua, harap-haraplah Tuhan terima. Balik Mekah, sapa tanah air, takutnya Tuhan tak terima haji aku. Kira-kira harap-haraplah terima. Dipanggil rojak dan harap. Kena ada semua selepas melakukan amal. Soalan dari kertas yang terakhir. Macam mana saya nak qada puasa saya dulu masa zaman jahil? Qada macam biasa. Qada macam biasa. Mu tinggal dulu, masa dulu. Qada macam biasa, malam tu niat, aku berniat puasa qada Ramadan esok hari fardu. Atau aku berniat puasa fardu Ramadan esok hari
Lepas tu puasa macam biasa. Sunat makan sahur. Contoh Ramadan. Lagi sunat makan sahur. Puasa macam biasa dari subuh sampai maghrib. Berbuka sama je. Cuma bukan bulan Ramadan. Dan berapa banyak nak kena kata Ma'iddatun min ayamin ukhra, ayat tadi. Lalu berapa banyak pun tinggal. Tinggalnya 100 hari. Apa tu 100? Ini tak ada potongan musim raya pun tak ada. Dia tu bukan kain kedai kain. Bang, mu tinggal 10. Bang. Berapa hari period? 8 hari kau tu. Bukan 50% potong kat raya. Ada potongan. Tinggal nari. Dan dan kita tak tahu banyak sangat tinggal. Bila banyak sangat tinggal, apa tak tahu, maka anggarkan dengan suatu jumlah yang pada rasa sedaknya ini dah lebih kurang. Faham lagi? Anggar. Dan jumlah itulah yang kita tahu. Tiba-tiba jumlah itu kurang daripada sepatutnya, fa amruhu ila Allah wa kana Allah ghafurur rahim. Maka serah pada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Atau tiba-tiba yang kita qada lebih 5 hari daripada yang sepatutnya, maka yang 5 hari lebih jadi pahala puasa sunat. Faham lagi? Dan biasanya bila kita qada sama-sama dah, sampai masanya kita akan rasa dalam hati, rasa macam sudah lebih. Faham lagi? Dan guna tak rasa, nak rasa guna sehari pula qada ni. Qada lah. Sampai bertahun tak ada, mu tinggal 18 tahun. Takkan 2 hari rasa dah. Soalan yang terakhir bertulis. Kalau saya kalau saya butuh itu sana. Kalau saya harta pejabat, saya tak reti, tapi saya tak bersalah. Saya tak bersalah. Guru. Ni. Kalau saya buat salah, kalau saya buat rosak harta pejabat, saya buat tak boleh. Rosak ke dia? Tapi saya rasa bersalah. Guana tu tengok. GUN guana. Betul tak? Mungkin kalau mula awak. Apa dah, biarlah, asal tanya. Dia buat rosak harta pejabat, lepas tu dia buat dok. Boleh atau tidak? Boleh. Apa syarat ni? Pejabat tu tok dia. Dia owner, boleh kan? Semua ni harta dia lagi. Ada salah. Dia nak pelikut lah apa. Tapi bila orang dia kait halal haram, dia gini je. Kalau orang rosakkan harta kita suka tak? Suka tak? Tak suka, maka tak boleh rosak harta orang. Itu je. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, Nabi kata. Tidak betul iman kamu, tak sempurna iman kamu sehingga kamu kasih pada orang lain apa yang kamu kasih pada diri kamu. Kita kasih tak orang buat baik pada buat molek-molek harta kita? Kasih lah. Maka buat baiklah harta orang. Jangan selfish. Halakan harta dia bergaduh kan? Harta orang buat lebih kurang. Itu haram, selfish. Yang tidak haram, selfish. Itu tidak haram. Selfish, penting diri dia panggil. Itu haram, bukan sikap seorang mukmin. Jadi gua ni kita buat kosong, maka kita kena ganti. Bila kita tak mampu ganti, kerana sekarang belum cukup duit, kita berunding dengan majikan. Ampun. Dan bukan majikan saja, termasuk jiran kita dah masukkan. Kita ngunduh kereta, kena motosikal sebelah rumah kita, perak patah pelik ni. Kena kapal. Kena kapal dan kena bayar. Tak bayar, kita dikira berhutang. Contoh pelik dia tu RM15. RM15 je, patah. Kita tak kapal. Kita yang langgar ni, hak jiran tadi, berhutang RM15.
Dan bila kita mati, wajib ambil RM15 bayar pada jiran. Dia tak susah sampai mati. Dan kalau tak bayar, di akhirat kita akan diminta. Nampak? Oh, jangan main-main. Comelnya Islam. Tapi lah ni kita nak pakai Islam. Kita pakai Islam untuk benda lain. Bagian sembang lagi. Bagian amalan tak ada. Islam ada kata kucing orang rumah sebelah mari berok. Rumah sebelah ni tuan kucing wajib kena ambil apa benda ni bekas. Dia berok atas ketok lak kaki depan rumah orang. Tuan kucing wajib ambil pergi basuh. Ni pekoh Islam. Basuh, minta maaf atau mula. Ada tak kita amal ni? Badan ni, rumah kita kan. Malaikat tuan rumah tu dia kata, dah salah basuh kita minat cari kucing. Itu baru tak ada. Tu, comel tak Islam? Comel. Tapi tak amal tu. Tapi, comel Islam. Buah orang, dahan orang, masuklah pagar kita. Kita kenal tak? Tak kenal, masa rasa kok tak lalu. Wajib khabar ketua rumah tu dan dia akan tarik. Dia tarik ada tarik ke dawa, tarik ke stewong, tarik boleh dia. Kalau boleh dia dah cokeh ke aku raka usia kau. Jadi itu pasal. Ini yang wajib. Pasal tuan rumah sebelah tidak kenal. Faham lagi? Adilnya Islam. Tiba-tiba tak ada nak pusing pasal pokok besar. Maka wajib potong. Wajib potong dahan ni. Kalau tuang bahan, tuang pokok tak berpotong, tuang tanah potong, belanja upah potong atas tuang pokok. Siap rasa dah hukum. Daun dia jatuh atas tanah kita, tuang daun, mari kita sapu. Tak masuklah pagar kita nyapu. Dah amal dah ni. Tapi kalau kita rasa kita maaf berlebih kurang hidup berjiran, lebih baik. Biarlah lauk biar. Bukan jatuh ngecumpung. Faham lagi? Buah jiran jatuh. Alik pokok lah pagar dia dak buah ni dah banyak orang kita, banyak buah. Tak boleh ambil. Hak di pohon tak boleh ambil. Hak boleh ambil yang atas tanah. Hak dahang dia dah jatuh lagi. Tak nak itu. Tak boleh. Kita anak itu hak dia jiran awak senyap. Tengok anak awak ada orang pelang. Ambil dah ni orang pelang adik. Adik Allah ngomong. Hendak sangat ambil orang ni. Ambil bisa payah. Ya, kena payah. Payah ke mak hijau. Ada orang kan ni. Patut ambil atau pula haram makan. Jadi api ni aku makan. Jangan main-main hak kan. Betul tak? Buah hak di dahan masuk belah kita tak boleh ambil. Hak jatuh lah tanah kita boleh ambil. Tapi tak boleh makan. Ambil atau balik. Kita ambil kalau lama. Jadi musim ketang ambil dah hukum. Tu baliklah kita duduk depan ulama, buat majlis-majlis macam ni, kita akan dapat satu demi satu. Tak ada rugi apa pun. Siapa rasa rugi bagi ni? Tak ada rugi apa pun. Kita makin lama makin tahu. Bila makin tahu, itu keberkatan kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kali yang lain. Terima kasih kepada pihak Pertima kerana sudi mengadakan majlis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni ma'alam tanah alimna bima yanfa'una. Rabbana bina ilma. Rabbana atina fi dunia akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.